Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam dan selamatlah semua. Okey, so insya-Allah malam ni saya nak share pasal satu quotes yang saya rasa semua orang pun sangat minat lah quotes ni. Okey, iaitu duit tak dapat membeli kebahagiaan. Okey, tapi sebelum tu saya just nak share lah tentang perkembangan C19, yang mana yang berhormat Menteri Kesihatan ada memberi kenyataan bahawa C19 ni dia mungkin akan jadi endemik dah. Endemik tu maksudnya dia akan hidup dengan kita, dan dia macam kita mungkin boleh dah keluar bekerja macam biasa, boleh hidup macam biasa dulu, tapi hiduplah bersama C19 tersebut. Okey. So berbalik kepada topik kita malam ni, iaitu duit tak dapat membeli kebahagiaan. Okey, saya rasa semua orang pun macam suka quotes ni kan. Sebabnya kita rasa macam that's when we feel yang duit ni tak penting. Sebabnya kita tak akan bahagia pun kalau ada duit yang banyak. Tetapi orang tahu tak siapa sebenarnya yang cakap quotes tu? Pernah terfikir tak siapa sebenarnya yang cakap benda tu? Kan, sebabnya orang yang cakap benda tu dia akan make a big difference. Sebab kita ni selalunya suka pukul rata. Semua benda pun kita semua benda pun kita rasa sama je. Tapi sebenarnya apa yang dicakapkan ataupun apa yang ditulis ke diluahkan ke, dia akan bergantung kepada siapa yang cakap benda tu dan macam mana orang yang dengar dia, level of orang mendengar tu macam mana dia orang menafsirkan benda tu. Okey, so sebenarnya quotes ni, duit yang banyak tak dapat membeli kekayaan, sebenarnya kalau you all Google kan, sebenarnya dia ada banyak lah, banyak kat Google tu dia diucapkan ataupun quotes by some billionaire. Tu pun apa yang saya jumpa tadi, satu post yang saya jumpa, orang yang cakap tu adalah nama dia Grant Cardone, yang mana merupakan seorang billionaire, orang yang banyak duit dah, orang yang macam tak perlu risau pasal duit pun, orang yang cakap dia nak apa, petik jari je, dia boleh dapat benda tu. Okay, so bila orang yang kaya cakap macam tu, of course lah dia akan jadi satu a big difference, kan, sebab dia dah ada semua benda dah, kan. Of course lah dia boleh cakap, bukanlah nak cakap dia boleh cakap apa yang dia suka, tapi mungkin sebelum dia kaya, dia rasa mungkin duit ni akan buat dia bahagia, tapi so dia buat usaha untuk jadi orang kaya, tapi rupanya tak bahagia pun. So that's why dia cakap macam tu. Okay, so untuk kita yang hutang keliling pinggang, masa depan pun tak tentu hala, kan, macam dah lah tak tahu ke mana, lepas tu tak berani pula tu nak rancang masa depan, kan. So adakah you rasa kita patut berfikir macam tu? Adakah you rasa kita patut fikir yang duit tu tak dapat beli kebahagiaan? So itu yang pertama. Yang keduanya adalah, sebenarnya ayat tu dia bukan sampai situ je. Dia ada lagi sambungan kat belakang dia, babe. Ada lagi sambungan dia, iaitu dia cakap money cannot buy happiness. Tapi tak ada duit pun tak dapat buy happiness. So jadilah orang kaya. Macam tu dia cakap sebenarnya. Dua-dua pun tak akan bahagia. I mean, walaupun duit tu tak menjamin kebahagiaan, tak dapat beli kebahagiaan, tapi tak ada duit pun tak jamin kebahagiaan. Betul tak? Ada je orang miskin ataupun orang yang tak bahagia, kan, dan ada je orang kaya yang bahagia. So either way, dua-dua pun tak akan menjamin kebahagiaan. So dia cakap jadilah orang kaya. Sebenarnya itu dia punya full ayat dia. Tapi kita suka ambil bahagian depan tu je, sebabnya kita rasa macam, oh ni kena dengan aku, dan kita macam buat alasan, oh tak payahlah jadi kaya sebabnya orang kaya ni pun tak bahagia juga. Tu yang selalunya alasan kita. Okey, ini bukannya cerita megah holding, babe. Kan, ini kehidupan kita yang betul-betul. So macam mana you nak macam mana kita nak menentukan hala tuju hidup kita?
Okay. So fikirlah baik-baik, adakah kita ni in a situation yang kita memang tak perlukan duit ke, ataupun kita kita layak ke kita untuk cakap yang duit tu tak menjamin kebahagiaan, sedangkan kita ni hutang keliling pinggang. Okey, bab hutang tu satu. Kan bab hutang tu satu, sebab orang berhutang ni, kita kena ingat orang berhutang ni dia, itulah hutang tu lah sebenarnya pemberat hidup. Kan, dan sedangkan orang yang mati syahid pun dia akan mengalami kesukaran kalau ada hutang. Kan, apatah lagi kita. So fikir baik-baik pasal tu, dan start doing something untuk hidup anda sendirilah. Okey, tapi sebenarnya malam ni saya nak share macam mana selepas kematian Allahyarhamah Siti Sarah, barulah kita nampak kan macam banyaknya kebaikan dia, banyaknya yang dia infakkan, banyak sangat. Masa tu, lepas tu lah terbongkar satu demi satu dia punya kebaikan kan. Cantiknya rumah. Ni tempat yang paling cantik lah. Kalau tempat lain, ni tempat paling cantik. Ni dia yang layak masuk dalam gambar gitu. Okay, so ramai yang macam kagum dengan Siti Sarah. Okay, so itulah sebenarnya nilai kekayaan. Sebab untuk kita dapat menginfakkan harta kita sebanyak tu, untuk kita dapat memberi tanpa syarat, kan, bagi dia tak ada nak minta, dan kita kena ada kekayaan tu, kena ada harta, barulah kita boleh bagi kan. Okay, so untuk ada kekayaan dan kejayaan tu, kita kena ada alat yang nak menggambarkan kekayaan tu, iaitu kalau zaman sekarang ni duit lah kan, duit, rumah, kereta, benda tu kita kena berbaik-baik dengan dia. Kalau kita buruk sangka dengan dia, memanglah kita susah nak dapat duit. Duit pun susah nak melekat dengan kita, sebab kita buruk sangka dengan dia kan, kita sangka dia macam-macam. Okay, so yang pertama, untuk menjadi magnet kekayaan dan kejayaan, yang pertama adalah kita kena betulkan kepercayaan kita pada duit, ataupun mindset kita kena betulkan pasal duit ni. Jangan lagi tengok cerita drama-drama megah holding lah kan, yang nampak orang kaya ni macam orang jahat, orang yang sombong, kan. Okay, so ubah kita punya kepercayaan kita pada duit tu. Okay, orang jahat tak semestinya sombong. Orang jahat mesti sombong. Orang kaya tak semestinya sombong. So ada je orang yang tak kaya pun tapi sombong kan. So kita tukar kita punya pemikiran kita, tukar mindset kita. Okay, bila kita ada duit lebih, kita boleh menyumbang lebih banyak. Okay, bila ada duit, kita boleh buat kebaikan. So gunakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk duit. Okay, ubah pemikiran kita pasal duit. Okay, sebab otak kita ni dia macam banyak sangat benda yang dia fikir kan. Banyak sangat yang suara-suara halus yang datang dalam fikiran kita. Jadi kita cepat-cepat ubah benda tu. Kalau ada fikiran yang pasal duit ni jahat lah, duit ni begini, duit ni benda-benda yang negatif pasal duit, so kita tukar, programkan kita punya otak untuk fikir yang baik-baik je pasal duit. Sebab duit tu cuma alat sahaja. So dia bergantung kepada kita, macam mana cara kita untuk menguruskan dia. Okay, so yang kedua adalah belajar bersyukur bila terima duit. Okay, walaupun sesikit-sikit duit pun kita syukur. Okay, walau apatah lagi kalau banyak. Sebab kita nak belajar bersyukur, kita syukurkan dengan benda yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang kita patut syukur. Kadang-kadang kita nak tunggu benda-benda yang besar, tunggu nak dapat rumah besar baru nak bersyukur, tunggu dapat kereta besar baru nak bersyukur. Sedangkan kita punya diri kita sendiri pun kita tak habis bersyukuri, kerana ada mata, ada hidung, ada mulut, ada semua anggota kita tak habis pun bersyukur. Kan? So kalau kita dapat duit sikit pun
kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih sebab bagi aku duit ni. Kan bila dapat gaji ke ataupun untuk seller dapat sales. Terima kasih Allah sebab bagi saya sale hari ni. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, okey. Yang ketiga, bayangkan apa impact yang akan you dapat kalau you ada duit banyak. Okay, cuba bayangkan kalau you ada duit 10 juta hari ni. Okay, ada magic wand, ada tongkat sakti, duit 10 juta. Okay, apa yang akan you buat dengan duit tu? Okay, bayangkan. So, bila you bayangkan dan berlatihlah untuk menguruskan duit tersebut. Sebab kita masalah kebanyakan kita, bukannya kita tak cukup duit, bukan kita tak ada duit, tapi kita tak pandai nak uruskan duit. Tu masalah kita. So, sekarang ni kalau ada apa saja you punya gaji, apa saja you punya income, cuba bahagikan. Cuba buat pengurusan. Cuba berapa persen untuk apa, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk itu. So, bila you bagikan macam tu, duit yang sikit pun you boleh bagikan macam tu. InsyaAllah kalau datang duit banyak pun you boleh nak uruskan macam tu. Sebab kalau kita tak pandai uruskan duit, kita dapat 10 juta pun kita tak akan pandai nak uruskan. So, tak mustahil 10 juta tu dalam sehari pun boleh habis dengan begitu sahaja. Okay? So, mulakanlah amalan untuk uruskan duit. Untuk kalau siapa nama dia, adalah seorang billionaire tu, dia ajar buat tujuh tabung kepada 7 tabung kewangan lah. So 7 tabung tu macam satu untuk long term, untuk masa depan, masa tua. Yang satu lagi untuk apa? Untuk macam dia punya belanja, dia punya makan semua. Lepas tu untuk pendidikan. Lepas tu untuk macam-macam lah. Okay, you all boleh buat lah. Dan macam kalau nak dapat apa-apa pun, jangan senang-senang je. Okay, tak apalah, tunggu gaji. Contohlah nak beli handphone baru ke, contoh kan. Tunggu gaji, nanti kita beli handphone baru. Kalau boleh jangan macam tu. Tapi setiap bulan kumpulkan duit dulu. Bila dah cukup duit tu barulah beli handphone tersebut. Itu contoh je lah. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, belajarlah untuk menyumbang. Walaupun mungkin sekarang ni macam duit kita tak berapa banyak pun kan, sikit, tapi sumbangkanlah. Kalau kita ada sikit, bagilah sikit. Kalau kita ada banyak, bagilah banyak. Sebab bila kita mulakan bagi sikit-sikit kan, contohnya setiap hari kita biasakan sedekah RM1 lah, contoh kan. Jadi kita buat, lama-lama kita upgrade. Mungkin sekarang ni kita boleh bagi RM1 setiap hari. Lepas tu bila kita ada lebih sikit, kita boleh bagi RM2. So kita sentiasa upgrade. Dan kita berazam untuk bagi yang banyak. Okay, so itu sajalah saya punya sharing malam ni. Thanks siapa yang dah join saya. So saya harap dapat something lah daripada apa yang saya share. Okay, duit tu just alat, satu alat je. So dia tidak, actually duit tu dia tidak akan mengubah seseorang, tapi orang tu sendiri sebenarnya dia akan tunjuk the true colour dengan adanya duit. Kalau macam orang jahat, macam that's why kita kena, kalau kita rasa kita ni baik, kita yang kena kuasai duit tu. Kita yang kena kuasai ekonomi supaya duit tu tak dikuasai oleh orang-orang jahat yang mungkin akan menghancurkan dunia ini. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.